Bab tentang lau yang diharuskan, kalau yang diharuskan. Dan firman Allah, "Lau anna li bikum quwwatan," kalaulah aku mempunyai kekuatan untuk menghadapi kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Qasim bin Muhammad. Beliau berkata, Ibnu Abbas menyebutkan tentang dua orang yang berli'an. Maka Abdullah bin Shaddad pun bertanya, adakah perempuan itu perempuan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tentangnya, kalau aku akan merejam seseorang perempuan tanpa sebarang bukti? Qala, Ibnu Abbas menjawab, la, tidak. Itu adalah perempuan a'lanat, yang melakukan maksiat secara nyata. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Atha. Beliau berkata, pernah Nabi SAW melewatkan sembahyang Isya. Maka Umar pun keluar lalu berkata, sembahyang wahai Rasulullah, orang-orang perempuan dan kanak-kanak telah pun tertidur. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepala baginda menitiskan, yakni air. Yaqul, sambil baginda berkata, kalaulah tidak kerana aku akan menyusahkan umatku ataupun menyusahkan orang. Sufyan juga berkata, umatku, nescaya aku menyuruh mereka bersembahyang pada waktu ini. Ibnu Jurayj berkata, diambilnya daripada Atha, daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah mentakhirkan sembahyang Isya, sembahyang ini, ini sembahyang Isya. Selepas itu Umar datang. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, perempuan-perempuan dan kanak-kanak telah pun tertidur. Maka Rasulullah SAW keluar dalam keadaan baginda menyapu air dari lambungnya. Yaqulu, sambil berkata, sesungguhnya inilah waktu sebenarnya. Jikalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umatku. Amar berkata, haddatsana Atha. Tetapi di dalam isnad ini tidak ada Ibnu Abbas. Adapun Amar, dia berkata kepalanya menitiskan, yakni air. Ibnu Jurayj pula berkata, yakni dalam riwayatnya, Nabi SAW menyapu air daripada lambungnya. Amar berkata, kalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umatku. Dan Ibnu Jurayj berkata, sesungguhnya inilah waktunya, ataupun inilah waktu yang sebenar. Jikalau aku tidak takut akan menyusahkan umatku. Ibrahim bin Al-Munzir dengan sanadnya meriwayatkan daripada Atha, daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau aku tidak takut akan menyusahkan umatku, nescaya aku memerintahkan mereka berus gigi. Diriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Nabi SAW pernah
menyambung puasa di akhir satu bulan. Dan sebahagian daripada orang juga menyambung, meneruskan puasa. Perkara itu sampai kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, kalaulah bulan ini dipanjangkan kepadaku, nescaya aku akan sambung lagi puasa sampai orang-orang yang terlajak dalam mengamalkan ajaran agama itu meninggalkan amalannya, meninggalkan perbuatannya itu. Sesungguhnya aku bukanlah seperti kamu. Aku terus diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum olehnya. Sulaiman bin Mughirah menjadi mutabi' kepadanya dalam meriwayatkan daripada Thabit, daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menghubungkan puasa. yakni selama beberapa hari. Menghubung puasa sehari lebih lah. Qalu, mereka berkata, engkau kan berpuasa dengan menyambung puasa? Qala ayyukum mithli. Nabi SAW bersabda, siapakah di antara kamu sepertiku? Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan Tuhanku memberi makan dan memberi minum kepadaku. Apabila mereka enggan juga berhenti, Nabi SAW meneruskan puasa hari demi hari bersama mereka. Kemudian selepas itu mereka nampak anak bulan. Maka Nabi SAW bersabda, kalau anak bulan itu nampak lewat lagi, nescaya aku akan menambahkan lagi puasa kepada kamu. Kal munakkil lahum, sebagai seorang yang mahu menghukum mereka, sebagai mahu menghukum mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, saya telah bertanya Nabi SAW tentang jadr, yakni tentang hatim, adakah ia sebahagian daripada Baitillah? Nabi SAW menjawab, ya. Saya bertanya, kenapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Baitullah? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kaummu tidak cukup belanja, yakni untuk menyempurnakan pembinaan Baitullah. Qultu, saya bertanya lagi, kenapa dengan pintu Kaabah itu tinggi? Qala, Nabi SAW menjawab, kaummu telah membuat begitu, membina begitu, supaya mereka membenarkan sesiapa yang mereka mahu untuk memasukinya, dan menghalang sesiapa yang mereka tidak mahu dia masuk. Jikalau tidak kerana kaummu masih baru lagi meninggalkan zaman jahiliyah, dan aku takut hati mereka akan membantah, nescaya aku memasukkan hatim itu ke dalam Baitullah.
dan aku ratakan, aku rapatkan pintu Kaabah itu ke bumi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, kalaulah tidak kerana hijrah, nescaya aku mahu menjadi salah seorang Ansar, orang Ansar. Kalau manusia mengikuti satu jalan dan di lembah, kalau manusia mengambil satu jalan di lembah dan orang-orang Ansar pula mengambil satu jalan yang lain, ataupun syi'ban, yakni satu jalan juga, nescaya aku akan memilih jalan yang dilalui oleh Ansar ataupun syi'bal Ansar, sama lebih kurang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid daripada Nabi SAW, sabda baginda, kalau tidak kerana hijrah, nescaya aku mahu menjadi salah seorang daripada orang-orang Ansar. Dan kalau orang memilih satu jalan di lembah ataupun di lereng gunung, ataupun syi'ban, itu pun makna jalan juga, jalan di lereng gunung, nescaya aku akan memilih jalan yang dipilih oleh orang-orang Ansar ataupun syi'bah. Abu Tayyah menjadi mutabi' kepadanya daripada Anas, daripada Nabi SAW fi syi'b, dalam meriwayatkan lafaz asy-syi'b. Bab ma yajuzu min al-lawi. Ini bab law ataupun perkataan kalau yang dibenarkan, yang harus digunakan. Oh, cara tak ada lagi. Bab ma yukrahu min at-tamanni. Maknanya kita baca dah ni, baca saja, tak ada huruf. Bab ma yukrahu min at-tamanni. Ini bab tamanni, angan-angan ataupun keinginan ataupun kemahuan yang dilarang. Lagu mana hak tadi? Angan-angan ataupun keinginan ataupun kemahuan, cita-cita yang dilarang, lagu mana? Dan firman Allah, jangan kamu mencita-citakan apa yang Allah kurniakannya sebagai kelebihan kepada sebahagian daripada kamu, dengan tidak memberikannya kepada sebahagian yang lain. Lepas tu Imam Bukhari buat mari beberapa hadis, iaitu Khabbab berkata, ini Qais bin Abi Hazim berkata, kami pergi berjumpa dengan Khabbab untuk ziarah dia, melawat dia. Ketika itu dia telah pun menerima kai, selaran besi panas, itu kai sebanyak 7 kali. Dan dia berkata, kalaulah tidak kerana Rasulullah SAW melarang kami minta doa untuk mati, nescaya kami akan berdoa untuk mati. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang pertama, Nabi SAW kata, jangan kamu mencita-citakan kematian. Anas kata, kalau tidak kerana aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, jangan kamu mencita-citakan, mengangan-angankan kematian, nescaya aku akan mencita-citakan kematian. Aku akan mengharapkan mati. Itu yang pertama. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu
mencita-citakan kematian. Kalau dia seorang yang baik, maka boleh jadi dia akan menambahkan lagi kebaikannya, ini dengan panjang umur. Dan kalau dia seorang yang jahat, yang tidak baik, boleh jadi dia akan bertaubat. Itu 3 hadis dalam bab ini. Jadi maksudnya mencita-citakan hak baru ni, kita bercita-cita untuk dapat ilmu Quran, untuk dapat harta, untuk nak buat kebajikan ke apa. Hak tu tak apa. Kalau kita tengok orang lain ada hak tu pun, lepas pada tu kita pun berasa molek, berasa suka kalau kita dapat hak tu pun tak apa. Jangan kita deki lah, jangan kita berdeki. Itu saja. Tetapi nak benda lagu tu tak apa. Tetapi di sini Imam Bukhari nak sebut pula hak mana hak tak leh. Hak tak leh. Hak kita tak leh mencita-citakan, menaruh harapan. Jadi hak tak leh di sini dia sebutlah. Dia sebut firman Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kamu mencita-citakan sesuatu kelebihan yang Allah lebihkan seseorang, sebahagian daripada kamu, daripada sebahagian yang lain. Jangan. Mana kalau kita baca ayat tu seterusnya, lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadli. Itu ayat. Jadi hak dalihnya apa dia? Hak dalihnya, kalau kita baca ayat selepas pada tu, dia sebut orang lelaki mendapat ada bahagian daripada hasil usaha mereka. Mereka berhak mendapat hasil daripada usaha mereka. Dan orang-orang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapat hasil usaha mereka. Dan mintalah daripada Allah sebahagian daripada kurniaannya. Was'alullaha min fadli. Sebahagian daripada kurniaannya. Di situ Imam Bukhari dia pesan dia dah. Dia tidak amari ayat ni penuh. Pesan dia dah. Dia amari sikit. Tapi kalau kita baca seterusnya nampak dalam ayat ni kalau seorang perempuan, hak dia boleh ke dia? Orang lelaki boleh usaha, buat kerja lah, kerja boleh pitih, boleh. Itu ada hak dia. Orang perempuan boleh juga. Kalau orang lelaki tu kaya, orang perempuan nak mencita-citakan kekayaan seperti lelaki itu juga, boleh juga. Boleh juga. Sebab apa? Sebab benda tu boleh dia dapat. Tidak salah. Memang ada hak dia untuk mendapatkannya. Tapi lepas tu dia kata was'alullaha min fadli. Mintalah dengan Allah sebahagian daripada kurniaannya, sebahagian. Perhati mula. Min di situ. Sebahagian daripada kurniaannya. Artinya bukan semua kurniaan Allah ni boleh kita minta. Boleh kita cita-citakan. Boleh kita harapkan. Maknanya kalau orang perempuan, ni hak tak boleh. Jangan diminta nak jadi lelaki. Mencita-citakan, kalaulah aku jadi orang lelaki. Tak boleh. Hak tu tak boleh. Ataupun orang lelaki mencita-citakan nak jadi orang perempuan. Tak boleh. Sebab apa? Hak Allah SWT buat tu molek berlaku. Orang perempuan tak boleh kata. Orang lelaki ni ada kelebihan dia. Dia jadi kepala keluarga dan lain-lain lagi banyak lah benda hak dia boleh buat, orang perempuan tak boleh buat. Jadi dia, kalaulah aku boleh jadi lelaki, alangkah baiknya. Kalau mencita-cita kalau itu tak boleh, dilarang. Sebab apa? Allah SWT buat molek lakon tu. Begitu juga sebaliknya. Orang lelaki tak boleh minta benda-benda hak bukan-bukan. Tapi kalau nak minta harta, memang kalau dia usaha boleh. Orang perempuan pun boleh juga, dia ada hak juga. Hak tu tak apa. Hak tu nak minta. Maknanya kurniaan Allah ni luas. Hak kita boleh minta bukan semua.
Ada hak tidak sesuai untuk diminta, bahkan dilarang. Misalnya kurniaan Allah kepada manusia, sebahagian manusia jadi nabi, jadi rasul. Itu kurniaan Allah. Kita tak boleh mencita-citakan, walaupun kita lelaki, nak jadi rasul, nak jadi nabi, tak boleh. Itu makna jangan kamu mencita-citakan sesuatu yang Allah jadikan sebagai kelebihan kepada sebahagian daripada kamu, daripada sebahagian yang lain. Benda tu jadi kelebihan dia. Kerasulan, kenabian tu jadi kelebihan dia. Tu khusus dengan dia, Tuhan pilih dia. Kita tak boleh mencita-citakan benda lain, tak boleh. Kalau kita mencita-citakan juga salah. Sebab bukan semua kurniaan Allah itu boleh diminta. Itu sebab itu dia mari ayat. Dia nak bagi peringatan. Ada benda hak boleh minta, ada benda hak tak boleh minta. Benda hak kita boleh minta ni adalah hak kita. Memang layak kita macam usaha. Usaha kita tak tahu lagi rezeki nak boleh sebanyak mana. Tapi Allah SWT yang mengurniakan rezeki itu. Kita usaha, kita boleh minta dengan dia. Orang lelaki pun boleh usaha, orang perempuan pun boleh usaha. Dan kalau dia hasil usaha dia berhak untuk mendapatnya. Kalau dia nak lebih lagi, dia boleh minta dengan Allah SWT. Hak tu boleh. Kalau kita nak cita-cita pun boleh. Apalagi kalau kita mencita-citakan, kalau kita nak harta misalnya kaya seperti sebelum ni. Kita nak belanja, aku boleh belanja pada jalan yang benar, untuk perkara yang baik, seperti orang tu. Seperti orang tu. Dia mencita-citakan seperti orang kaya tu. Atau kalau aku diberi ilmu tentang Quran, aku nak beramal dengan Quran tu, aku nak jadi spodia. Boleh lagu tu tak. Lepas tu Imam Bukhari pun melalui hadis ni, hak tak boleh minta, tak boleh cita-cita. Jangan kamu mencita-citakan kematian. Nabi kata, Anas kata kalau tidak sabit, Nabi SAW kata jangan kamu mencita-citakan kematian, nescaya aku akan mencita-citakannya. Tapi Nabi SAW tak bui kita mencita-citakan kematian. Sakitlah mana-mana pun jangan. Ini satu kelebihan kita orang Islam, iaitu kita tidak mudah putus harapan, putus asa. Sebab apa? Berapa ramai orang yang sakit teruk dah, lepas pada tu sembuh. Teruk betul dah sakit, kira-kira nak mati, siap belakang. Lepas tu sembuh, tak ada apa satu, kurus kekek dah, tinggal kulit dengan tulang tinggal. Doktor pun suruh aklit. Kita tapi tak mati. Berapa ramai. Dan kita tidak tahu dia sebalik umur kita tu rahsia, umur kita tu kita tidak tahu. Jangan kita mencita-citakan kematian. Mana kalau boleh kita minta doa biar panjang umur, tu lebih baik. Panjang umur, hak tu dikehendaki dalam keadaan taat dan sihat wal afiat. Tu panjang umur saja tak mesti sepanjang hayat. Panjang umur dalam keadaan sihat wal afiat dan dalam keadaan taat. Tu kan. Maknanya Nabi SAW nak ajar di sini. Sebab orang nak mati mesti dia dalam keadaan susah. Kalau tidak nak mati. Orang dalam keadaan senang, dalam keadaan mewah, tak mesti mati. Orang nak mati dalam keadaan susah. Maknanya Nabi SAW nak ajar kita supaya kita bersabar. Tu nak tanai hak tu. Jadi tak boleh mudah putus tali kesabaran tu, tak boleh. Kena kemah semacam tu. Walaupun susah lah mana pun, melarat lah mana pun, sakit lah mana pun, tak boleh mencita-citakan mati. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu di sebalik itu. Orang tidak ada kepercayaan seperti orang Islam, tak apalah. Tak apa dari segi moga dia tak ada fikir hak belakang dalam ke mana. Walaupun hakikatnya mesti ada hak tu. Sebabnya kita tidak tahu. Kalau kita mati, tak tahu lagi hak lepas mati tu lagu mana. Dan tidak sudah dah sekat tu, tak sudah. Panjang lagi ceritanya. Kalau kita panjang umur boleh bertaubat, boleh bersih. Kalau kita mati dalam keadaan gitu, tak boleh lah. Dengan sebab itu dia tak bui kita minta mati.
Lepas tu cerita Khabbab ni, sahabat Nabi SAW ni, zaman dulu orang pakai rawatan kain. Kain ni selar dengan besi panah. Besi panah tu merah atas api. Pak tak perut. Tak perut. Macam-macam lah. Untuk penyakit ni atas belakang, untuk penyakit ni perut, untuk penyakit ni kaki, macam-macam lah waktu tu, mengikut cara perubatan pada masa tu lah. 7 kali dah dia telah menerima selarai besi panah. 7 kali. Dia kata, mana beratlah sakit 7 kali. Kena besi panah ni. Kalau kita lah ni kemo lah tu, berapa kali dah kemo kena. Berat lah. Dia pun kata, kalau tidak kerana Rasulullah SAW melarang kami doa untuk mati, nescaya aku doa dah. Maknanya tak boleh mencita-citakan. Jadi tidak semesti doa. Cita-cita tu pun ialah juga tamanni lah tu. Orang ni siapa berdoa ni pasal dia menaruh harapan, sebab tu doa. Kita orang Islam retilah caranya. Kalau kita ada harapan besar nak apa-apa, kita berdoa dengan Tuhan. Kalau orang tak reti berdoa, dia menaruh harapan gitulah. Itu sebab ada kaitan dengan tamanni juga di situ. Jadi doa tu hak molek tu tak apa. Macam kita minta dengan Tuhan, mana harapan kita lah, tak apa tu. Hak boleh. Tapi kalau mati tak boleh. Tak boleh minta doa. Tak boleh menaruh harapan, mencita-citakan kematian, tak boleh. Dalam hadis yang ketiga baru dijelaskan apa tak boleh. Sebab apa? Jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian. Sebabnya boleh jadi dia tu orang baik. Kalau baik, maka boleh bertambah lagi kebaikan dia kalau tak mati. Sekurang-kurangnya boleh bertaubat. Kalau tak boleh nak buat kebajikan, boleh bertaubat. Ataupun kalau tak ada lah dosa, tak ada lah apa benda-benda maksiat ke apa, boleh buat lagi kebajikan. Jadi apa minta mati? Mati itu mana putus dalam amalan. Sedangkan amalan di dalam dunia ini adalah bekal untuk kita di akhirat nanti. Jadi kita nak cari bekal ke mana-mana pun sini ya. Kalau habis dah sini, habislah lah. Jadi apa kita minta diputuskan peluang untuk kita mencari bekal untuk akhirat itu apa? Tak kena lah. Tak kena. Mana cara tak cerdik lah tu. Boleh jadi juga dia ni orang yang tidak baik. Boleh jadi. Kalau tak baik pun jangan minta mati. Jangan. Sebab apa? Boleh jadi kalau tak mati lagi dia akan bertaubat dan Tuhan terima taubat dia. Maka kemudiannya dia mati dalam keadaan bersih dan suci, tidak ada dosa. Itu faedahnya. Jadi itu sebab Nabi SAW larang minta mati. Sebab hidup ni adalah peluang untuk kita buat kebajikan, untuk peluang untuk kita mencari bekal ke akhirat. Itu hakikatnya. Jangan kita orang Islam, orang yang mengikut cara Nabi ni jadi serupa orang yang tak ada panduan hidup. Serupa orang kafir yang tidak ada panduan hidup. Sebab apa? Orang Islam ni mengikut hak Nabi SAW ajarnya. Kalau dia susah pun dia sabar, boleh pahala juga. Itu bekal tu. Pahala tu bekal. Kalau sakit sabar, dia beristighfar dengan Tuhan, minta Tuhan ampun, boleh pahala juga. Tidak saja, tidak kata nanti buat kebajikan saja. Buat kebajikan tu kalau segar benar. Kalau segar baliklah semula sedia kali. Kalau tidak, sabar saja tu sakit tu, duduk menanggung sakit, boleh pahala dah. Itu pun menjadi bekal dah. Kalau kita mati selalu, tak ada nak bekal. Sebanyak mana kita tak tahu bekal tu sabar kita. Bekal daripada kesabaran kita menghadapi sakit, menghadapi kesusahan itu, kita tidak dapat bayangkan sebanyak mana pahala yang Allah sediakan kepada orang-orang seperti itu. Jadi dia tetap dapat kebaikan juga. Tidak sia-sia. Lepas pada tu orang hak jahat, berapa ramai orang ni kan mula tak molek.
Lepas pada dia sakit teruk, dia berubah. Berapa lama? Sebab tak mati lagi. Kalau mati dah habis cerita satu. Orang pun kata dia jahat, dia kata. Orang tak nampak dia hak baik dia. Tapi kadang-kadang kalaulah dia tu terus lagi hidup, dia boleh jadi baik. Berapa ramai kita tengok, ramai orang yang berubah selepas sakit. Ramai orang yang berubah selepas dia menderita, dia melarat, dia susah, dia apa-apa ke dana dulu. Lepas tu baru dia insaf. Lepas tu baru dia bersungguh. Berapa ramai. Kalau hak malah, lepas pada tu baru dia jadi rajin. Jadi tujuan Allah SWT buat keadaan sakit lah, gini-gini perangai tak molek tu, dia nak suruh kita insaf. Apabila insaf tu berapa perasaan kita tu, perasaan kita betapa mendalam tu. Sebab tu kita tengok orang-orang yang insaf memang pelik. Dia tidak serupa orang ramai. Orang yang insaf ni, kalau orang biasa ni dia tak ada apa-apa, cuba dia lagu tu, lagu tu. Tapi kalau orang yang insaf ni, orang yang jahat boleh jadi, kalau dia jadi baik, kalau dia panjang umur, tidak mati, boleh jadi dia jadi orang yang kuat beribadah. Kalau mengaji semati, itu faedahnya. Itu makna ayyasta'tibah. Boleh jadi dia akan berubah. Boleh jadi dia akan berubah. Boleh jadi Tuhan akan terima taubat dia. Dia akan bertaubat. Boleh masuk belakang sini. Bab qaulir rajul laula Allah mahtadaina. Bab kata-kata seseorang itu, kalau tidak kerana Allah, nescaya kita tidak mendapat petunjuk. Diriwayatkan daripada Bara bin Azib, beliau berkata, Nabi SAW memunggah tanah bersama-sama kami pada hari Ahzab, dan aku nampak tanah tu menutupi bayad batnihi, putih perut Nabi SAW. Jadi tanah tu ada yang kena perut dia, jadi putih perut dia tu tertutup. Jadi nampaklah tempat tak tutup tu, nampaklah. Maknanya Nabi SAW ini seorang yang putih. Hak ni mutawatir. Mutawatir. Nabi SAW ni orangnya kalau dari segi warna kulitnya putih. Hak ni mutawatir. Dari segi makna dia, dalam hadis-hadis sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga kalau ada orang kata Nabi SAW ni hitam, dia bohong, kita boleh kata saudara. Dan kalau dia percaya Nabi SAW ni hitam, walaupun bukan sebenarnya di sisi Allah SWT ada kelebihan orang putih ataupun orang hitam, Nabi SAW kata dah tu. Tapi dari segi ni hakikat dia tu, kalau sesiapa kata lagu tu dan dia percaya lagu tu, boleh rosak akidah dia. Siapa tahu tu lah, mana terang benar hak ni. Tapi kalau dalam mimpi dia tengok lagu lain, itu soal lain, itu cerita lain. Kalau hak semasa hidup dia dulu, hak sebenar dia tu, dia katakan dia ni hitam, tak betul, tak betul. Kalau lepas dia mati ni orang mimpi pula, tu lain, tu tak apa, tak apa. Dia berkata, laula antamah tadaina, jika tidak keranamu, nescaya kami tidak mendapat petunjuk. Kami tidak tahu bersedekah, tidak tahu bersembahyang. Fa'anzilan sakinatan alaina, oleh itu turunkanlah ketenangan kepada kami. Innal ula, sesungguhnya mereka itu, kadang-kadang baginda berkata, innal mala, sesungguhnya pembesar Quraisy itu, qad baghaw alaina, mereka telah menceroboh kami. Idza aradu fitnatan abaina, apabila mereka mahukan fitnah, kami enggan, kami tak mahu. Sambil baginda mengangkat suaranya menyebut abaina itu, yakni kami tak mahu. Jadi dia jadi balah dengan orang kafir ni sebab apa? Mereka nak kami ni biar terus kafir supaya demo, supaya pokok dia tu lah. Kami tak mahu. Kami tak mahu. Hak tu je. Bukannya puak-puak Nabi ni jadi perangai jahat, bawa ajaran tak molek. Dah. Hak tu je. Mereka mahu fitnah, kami tak mahu. Tu.
Hak lain-lain molek berlaku, tak ada apa-apa. Tapi semua ni hidayah ni, semua ni daripada Allah. Kerana Allah belaka seseorang itu dapat hidayah. Kalau tidak, kita tak dapat hidayah. Sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang hidayah ini. Kalau Allah SWT tak bagi hidayah, maka orang itu tak akan nampaklah Islam. Tak akan nampak. Duduk dalam Islam dah pun tak nampak lagi kelebihan Islam. Kadang-kadang lari lagi daripada Islam. Setara itulah hidayah. Tetapi kalau hidayah tu ada, duduk di hujung negeri mana pun adalah jadi sebab untuk dia terima agama Islam. Itu hidayah ni suatu perkara yang pelik. Bukan dalam kemampuan manusia untuk memberikan kepada sesiapa pun. Kita tahu bersedekah, kita tahu bersembahyang, berzakat, bersembahyang kerana Tuhan lah. Kerana Tuhan lah. Boleh kalau kita kata lagu tu? Boleh. Sebab itu hak sebenar. Hak tu pun hak sebenar. Kita kata kalau tidak sabit, Allah SWT nak ambil nyawa dia, tak mati lagi. Boleh kata. Sebab apa orang lain kalau sakit berat lagi pun tak mati. Allah nak ambil nyawa dia, sekat tu je hidup dia. Boleh kita kata sebab kenyataannya gitu. Hak sebenarnya gitu. Ini bab larangan mencita-citakan pertemuan dengan musuh. Jangan kita mencita-citakan pertemuan dengan musuh. Jangan nampak nak sangat, beria-ria sangat. Orang kata beria-ria sangat, gata sangat. Kalau kita kata, kalau orang Kelantan, gata sangat nak berjumpa dengan musuh. Jangan. Sebab apa? Nabi SAW tidak ajar umat dia ni sombong. Tidak ajar lagu tu. Tidak kata jenis mendabik dada. Mari nak berlawan, mari. Tidak lagu tu. Tapi kalau orang mari serang kita mesti pertahankan diri. Mati pun tak apa. Tapi kalau nak cari musuh, jangan. Jangan mencita-citakan ya nak berjumpa dengan musuh. Jangan. Jangan minta tu. Walaupun kita kata apabila bertemu dengan musuh, kita perang, kita mati syahid. Mati syahid tu boleh kita mencita-citakan mati syahid. Tapi nak mati syahid ni tidak semestinya dengan cara bertemu dengan musuh. Macam-macam Tuhan nak bui seseorang tu kalau nak mati syahid. Baru ni kan kita sudah baca dah, man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna damihi fahuwa syahid, man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Itu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man qutila duna ahlihi, ada salah lagi, fahuwa syahid. Sesiapa yang mati kerana mempertahankan harta benda dia, mati syahid. Boleh syahid. Sesiapa yang mati kerana mempertahankan nyawa dia, mati syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya. Hak ni dia cerita ni tidak berkenaan dengan masa perang dengan orang kafir ni, tak ni. Jadi orang tu marah kepada dia tu kerana agama, tak ada kerana lain. Bukan kerana berebut nak cari peluang perniagaan, kau gapo, kau berebut negeri, kau balah ke politik, kau gapo, tak ada. Semata-mata kerana agama. Kerana dia memperjuangkan agama. Semata-mata kerana tu orang pun bunuh dia, mati syahid. Jadi nak mati syahid ni banyak cara dia. Allah SWT boleh bagi kepada seseorang kalau dia nak. Ini maknanya Nabi SAW nak ajar juga kepada kita, jangan terlalu bergantung kepada kemampuan zahir kita, kekuatan kita. Jangan. Ni kalau kita beria-ria sangat nak berjumpa dengan musuh ni, macam kita berasa sedap duduklah. Kita kuatlah. Tak boleh lagu tu. Kita kena bergantung dengan Allah SWT. Walaupun kita cukup peralatan, cukup gapo pun, jangan nampak kita ni macam nak perang sangat. Jangan. Nak bala, jangan. Tak boleh. Jadi mencita-citakan benda hak lagu ni, ala kau balah, ala kau bunuh, ala kau perang ni, tak boleh. Tapi kalau berlaku, kita hadapinya. Kalau tidak berlaku, jangan mengharapkannya. Sebab apa? Perang ni bukan membawa kebaikan. Nak berjumpa dengan musuh ni mana perang? Perang ni tidak membawa kebaikan.
Perang ni mati habis pucalana habis. Hak molek-molek duduk mati. Tinggal anak jadi yatim. Perempuan-perempuan jadi janda. Gitulah, itu akibat perang. Kok mana-mana. Tak kira alik kita, tak kira alik dia. Kalau boleh-bolehnya, ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni nak ajar kepada kita orang Islam ni bukan nak sangat perang. Tak. Bukan Nabi ajar sangat nak perang. Tak. Perang dalam Islam ni kerana orang tu mengganggu kita. Siapa kau peringkat perang? Itu. Barulah perang. Diriwayatkan daripada Salim bin Nadr Maula Umar bin Ubaidillah. Dia ni menjadi Salim ni menjadi katib juru tulis kepadanya, kepada Umar bin Ubaidillah. Beliau berkata, Abdullah bin Abi Aufa menulis surat kepadanya, yakni kepada Umar bin Ubaidillah. Abdullah bin Abi Aufa ni sahabat Nabi lah. Saya pun baca surat tu. Rupa-rupanya di dalam surat itu tertulis bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah. Jangan kamu mencita-citakan pertemuan dengan musuh. Kamu mohonlah daripada Allah afiat, selamat sejahtera. Jadi orang Islam ni nak minta dengan Tuhan afiat, selamat sejahtera, bukan perang. Jangan minta perang. Minta mati syahid tidak semesti dengan cara berjumpa musuh gini. Perang kita tak mesti. Jangan minta nak bertemu dengan musuh. Habis itu. Maknanya ada hak tak boleh minta, tak boleh kita mencita-citakan. Ada hak boleh kita minta. Hak kita boleh minta kepada dia, minta sejahtera, selamat sejahtera, afiat. Hak tu boleh. Minta bertemu dengan musuh, minta tu benda yang menimbulkan huru-hara, menimbulkan ketegangan, menumpahkan darah. Tak boleh minta lagi. Bau ma yajuzu minal law. Ini bab law, kalau yang diharuskan. Bolehkah kita kecek, kita kata kalau lah dia ni gini. Boleh ke dia? Gitu. Jawabnya boleh, bukan tak boleh. Maknanya sebahagian daripada kalau tu boleh, bukan semua kalau boleh. Bab ma yajuzu minal law. Mana sebahagian kalau yang dibolehkan. Kalau tidak, tak ada lah perkataan kalau, seandainya, kiranya, jika, semua tak ada lah dalam kamus. Tapi yang ni ada semacam, dalam Quran pun ada. Imam Bukhari buat mari firman Allah Ta'ala, yakni menyebutkan apa yang disebutkan oleh Nabi Lut, lau anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid. Itu yang Nabi Lut minta. Kalaulah aku mempunyai kekuatan untuk menghadapi kamu. Nabi Lut susah hati. Pasal apa kaum dia ni mari nak ceroboh tetamu dia. Jadi di sini Nabi Lut guna perkataan lau. Dia tu seorang nabi. Kalaulah aku mempunyai kekuatan untuk menghadapi kamu, tentu aku akan hadapi kamu dengan kekuatan itu. Tapi tak ada kekuatan, pengikut pun tak ada. Hak adanya puak-puak masyarakat awak teruk laku. Maknanya boleh. Sebab apa? Nabi pun ada guna. Dalam Quran pula sebut. Itu satu. Yang keduanya, maksud Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak isyarat kepada hak ada dalam hadis. Dan hadis itu sahih juga. Nabi SAW larang kata kalau. Guna perkataan kalau ni dia larang. Iyyakum wallau. Elakkan dirimu daripada kalau. Dia nak isyarat tu apa makna? Imam Bukhari nak kata hak kalau yang dilarang itu hak kalau lagu lain. Hak boleh lagu lain. Itu dia. Cuba kalau kita tengok di dalam
Hasyiah ni nombor 2 ni nombor 2, tidak nak baca belaka. Dia kata Imam Bukhari mengisyaratkan bahawa ada di antara kalau itu yang boleh. Kalau itu asalnya tidak boleh kecuali yang dikecualikan. Hak tu boleh. Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Tahawi dan lain-lain lagi meriwayatkan daripada Muhammad bin Ajlan, daripada A'raj, daripada Abi Hurairah, yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ni al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai, lebih dikasihi Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Walau bagaimanapun masing-masing mereka itu, orang mukmin itu tetap baik. Cuma hak ni lebih baik. Ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jaz. Ataupun wala ta'jiz. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mendapatkan apa yang berguna kepadamu. Jangan kamu lemah. Jangan kamu lemah di dalam berusaha mencapai apa yang berguna kepadamu. Fa in ghalabaka amrun, kalau keadaan mengalahkan kamu, faqul qaddarallah wa ma syaa Allah. Kamu kena kata Allah telah mentakdirkan begitu dan Allah telah menghendaki begitu. Wa iyyakum wallau, dan jauhilah ataupun elakkan dirimu daripada lau. Hadis Imam Bukhari ni. Ini hadis sahih juga. Gua ada dalam nilangan. Lepas tu dia kata, fa innal lau taftahu amal asy-syaitan. Kerana lau membuka amalan syaitan. Jadi hak ta'lih ni, iaitu kalau, makna kalau tu kita putus lagu tu. Kalau makan ubat ni tak mati, putus kita, yakin. Tu lagu tu ta'lih. Tapi kalau kita kata kalau berubat mengikut cara kita ni, kira-kiranya tak mati lagi. Sebab apa hak lain-lain pun ramai dah kita tengok. Tapi dengan kehendak Allah SWT boleh mati. Ada lagu tu, kehendak Allah. Tak apa lagu tu. Tetapi tak sedap lah kecek lagu tu kan. Tak sedap lah, tak usah kecek lah. Kalau dalam hati tu tetap kita kata Allah SWT berlaku dengan kehendak Allah. Kalau makan ubat tu pun, kalau dia nak mati, mati juga. Tetapi mengikut sebab berapa kali dah sudah teruji dah, kalau setara tu tak mati, teruk lagi tak mati, lepas dah. Kita kata kalau sekadar tu. Tapi kalau dengan kehendak Allah nak mati, mati juga. Kalau lagu tu tak apa. Maknanya hak ni kalau ni kata lagu tu terus, siapa balas, siapa marah, siapa lebih-lebih sangat, ni buat temu lah, tak boleh. Tekek ni baru dah. Kalau tidak siapa dah Johor misalnya dah. Buat temu marah, siapa jadi merah muka dah, marah. Dia tidak sedar. Kalau kata siapa lagu tu tentu siapa kau. Kita tak tahu. Kadang-kadang kemalangan berlaku kerana satu orang. Kerana dia tak tahu. Kerana dia ada dalam bah tu, hak nak berlaku kemalangan pun kita tak tahu. Sebab tu tak boleh kata, tak boleh siapa jadi marah-marah siapa gitu. Benda hak lepas dah. Hak lepas dah tu takdir Tuhan. Adalah tu hikmatnya. Kita kata gitu. Hak lagu tu kalau siapa peringkat tu tak boleh. Hak tak boleh. Hak sah lagi, hak kalau hak tak boleh juga. Benda hak sedang berlaku, kita boleh ubah, kita boleh buat. Kalau ada spekar baru sedap mengajar. Tak sering mengajar tak ada spekar. Apa tak boleh dengar kau? Kalau tak ada spekar tak dengar. Siapa tak mengajar misalnya, sedangkan benda tu baik, benda tu boleh buat juga. Tak boleh. Lagu tu tak boleh. Buat tak ada lapu, tak boleh baca, tak ada lapu juga. Padahal lapu ada dah. Cuma lapu ni tak boleh. Nyabik tu, nyabik ni, nyabik ni. Menyebabkan seorang tu tak jadi kerja. Jadi kalau atas benda-benda lagu tu tak boleh. Mana kita kena tengok orang lain yang lebih teruk lagi, macam mana dia boleh? Tak ada dia pun kata kalau pun.
Kalau aku ada lapu ni baru sedap baca, ni tak saya baca, tak ada lapu juga. Kalau gini, tu benda dia boleh buat. Dalam keadaan kurang pun, sebab kurang pun, susah sikit pun dia boleh buat. Dan kalau dia buat, boleh jadi Tuhan beri kepada dia lebih lagi daripada orang yang ada kemudahan. Boleh jadi. Lagu tu tak boleh kalau itu merugikan. Orang Islam dia tak boleh. Mana kalau maka dia tak buat kerja. Kalau orang sambut barulah tak apa. Kalau orang tak sambut tak boleh lah. Dia kena buat kerja semacam. Habislah situ. Imam Bukhari nak ceritanya tidak bercanggah. Hak ni dengan hadis hak larang kalau tu. Sebab kalau hak larang tu lagu tu. Kalau hak hak boleh ni mengikut sebab musabab, dengan kita ingat kepada Allah yang menentukan segala sebab. Itu berlaku atau tidak berlaku. Lepas tu riwayat daripada Qasim bin Muhammad, dia kata Ibnu Abbas menyebutkan tentang dua orang yang berli'an. Abdullah bin Shaddad berkata, hak ni hak berli'an ni perempuan hak Nabi SAW kata, kalau aku nak rejah seseorang perempuan tanpa bukti, aku rejah dia ni. Hak tu kah? Abdullah bin Shaddad kata. Ibnu Abbas kata tidak, hak tu hak lain. Hak tu hak lain. Hak tu hak perempuan tu hak Nabi kata lau kuntu rajiman, itu perempuan yang melakukan maksiat ataupun kejahatan yang nyata lah, nampak gelenyar sangat lah, nampak gelenyar, tapi tak ada bukti. Lain-lain perkara lah, misalnya patut tudung kepala, kau tak tudung, melakukan maksiat. Duduk kecek, suka sangat dengan orang lelaki, duduk dekat lelaki, kecek gitu. Tu termasuk gitulah, tak boleh nak hukum. Nabi SAW tak hukum. Lepas tu ada desas-desus, bunyi khabar-khabar kata dia zina lah gitu, ini tak boleh. Nabi SAW tak hukum. Hak ni hadisnya. Hak naknya kemudian Nabi SAW kata tu lau kuntu rajiman, kalau aku nak rejam. Nabi SAW sendiri guna lau tu. Hak tu Imam Bukhari nak ayatnya. Kalau lah tak boleh guna kalau, macam mana Nabi SAW guna? Kalau hak tu ada di dalam Nasai, ada dalam Ibnu Majah, ada dalam Tahawi, dan hak berkenaan dengan lau tu dalam Muslim pun ada, maka hak ni dalam Bukhari hak ada. Hak boleh kata lau tu, hak larang tu walaupun ada dalam kitab yang sahih pun, hak ni ada juga. Lepas tu riwayat hak ni kita sudah jumpa dah. Nabi SAW semayang Isya lewat pada satu malam. Umar pun keluar, dia kata semayang Rasulullah. Orang-orang perempuan tidur dah ni, budak-budak tidur. Nabi SAW pun keluar dengan keadaan menitis, rambutnya menitiskan air, sambil dia berkata, kalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umatku ataupun menyusahkan orang. Sufyan berkata juga, nescaya aku suruh mereka bersembahyang pada masa ni. Lewat. Aku suruh dia. Kalau tidak kerana ni, tapi oleh kerana akan ada menyusahkan, maka aku tidak suruh. Ini maksud dia hak sebenar. Dengan sebab itulah ulama-ulama, termasuk Imam Syafi'i sendiri, yang dalam bab sembahyang-sembahyang lain, dia kata sembahyang awal waktu itu lebih afdal, tetapi dalam bab sembahyang Isyak lewat itu lebih afdal. Dia pun kata lagu tu. Orang lain lagilah, dia pun kata lagu tu. Sebab apa? Sebab hadis ni lah. Kalaulah tidak sabit akan menyusahkan umat aku suruh mereka sembahyang pada masa ni. Dia pelewat dah sampai jenera dah. Orang-orang perempuan budak-budak tu jenera. Maknanya sembahyang tu lewat, tidak masuk waktu tu sembahyang lalu. Tapi dia tidak suruh. Sebab apa? Takut menyusahkan. Jadi kalaulah nak kira gini-gini, maka gini, tak apa kita guna gitu. Kalau nak kira kak peluang hak dia ada tu nak mengaji ke apa tu, boleh tahan nak mengaji, boleh tahan jadi alim kalau nak kiranya. Tapi kat taknya ambil peluang tu. Kita kata kalau kita nak ayat kenyataan tu, kalau nak kira sebab tu cukup, tak apa lagu tu.
Jadi penggunaan kalau tu tak apa. Lepas tu Imam Bukhari buat mari ni. Amar berkata haddatsana Atha. Amar berkata haddatsana Atha. Tidak ada di dalamnya Ibnu Abbas kan tadi. Ibnu Abbas tak ada. Atha kata terus. Jadi hadis ini hadis mursal. Dia tak ada sebut Ibnu Abbas. Tu. Mana sana? Mana? Oh, dah apa? Wa qala Ibnu Jurayj, dah tinggal. Ibnu Jurayj meriwayatkan daripada Atha. Hak ni Ammar ni, hak sani. Riwayat sani daripada Ammar meriwayatkan daripada Atha. Hak Ibnu Jurayj meriwayatkan daripada Atha daripada Ibnu Abbas. Mana ada sebut Ibnu Abbas tu datang pada Atha. Artinya sanad itu tidak munqati', tidak putus. Tetapi hak Imam Bukhari buat mari sani, hak Ammar ambil daripada Atha tu tak ada sebut Ibnu Abbas. Cuma dalam riwayat Ibnu Jurayj gini lafaz dia. Nabi SAW mentakhirkan semaya ini. Beza sikitlah pada tadi. Umar pemari dia kata, wahai Rasulullah, orang perempuan dan budak-budak tidur dah. Nabi SAW pun keluar dalam keadaan menyapu air daripada lambung dia. Dia sapu air. Sambil dia berkata, innahu lal waqt, inilah waktunya, ataupun inilah waktunya yang sebenar. Waktu lain itu tidak sebenar lah, tidak sebenar lah. Tidak molek benar. Ni molek. Dengan lafaz lagu tu. Lepas tu laula an asyqa ala ummati. Ammar pula berkata haddatsana Atha. Tapi tidak ada sebut Ibnu Abbas. Tadi. Adapun Ammar dia kata kepala Nabi, rambut Nabi menitiskan air. Gitu. Ibnu Jurayj kata sapu air. Ada. Ammar kata laula an asyqa ala ummati. Ibnu Jurayj kata innahu lal waqt laula an asyqa ala ummati. Jadi beza sikit-sikit. Imam Bukhari nak ayatnya ada beza sikit-sikit. Orang ni riwayat gini, orang ni riwayat gini. Dia saling melengkapkan satu sama lain. Ibrahim Ibnul Munzir berkata, ini salah seorang tok guru Imam Bukhari ni, dengan sanad dia daripada Ammar juga, daripada Atha, daripada Ibnu Abbas. Jadi Imam Bukhari buat mari hak ni mutabaah ni, menyebutkan mutabi' di sini. Sebab tadi yang mengambil daripada Ammar tadi Sufyan, hak dia mengambil daripada Ammar Muhammad bin Muslim. Jadi Muhammad bin Muslim menjadi mutabi' kepada Sufyan dalam meriwayatkan hadis ini daripada Atha. Dalam riwayat ni ada sebut Ibnu Abbas juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya Imam Bukhari nak ayat hak tadi putus tu tidak putus sebenarnya. Banyak lagi tarik yang lain yang menyambungkan riwayat tadi. Jadi maka hadis ini dia tidak jadi dhaif. Tu Imam Bukhari nak ayat tidak jadi dhaif. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umatku, nescaya aku suruh mereka berus gigi setiap kali nak semaya. Dalam riwayat yang lain dulu ada jumpa dah. Sini pula gitu juga. Mana dia kata kalau tidak sambil akan menyusahkan, maka lagu ni lah dia akan suruh. Ada kalau jugalah situ. Tak apa kita sebut kalau ni. Mana kita nak menyatakan macam sini Nabi SAW nak menyatakan dia buat gini ni untuk kebaikan, untuk keringanan, untuk kemudahan umat dia. Padahalnya kalau dia nak kata begini pun boleh. Kalau dia kata begitu, kira-kiranya Tuhan akan wajibkan. Tapi dia tidak pilih. Dia tak pilih. Itu untuk kemudahan umat dia. Lepas tu riwayat daripada Anas, Nabi SAW puasa akhir bulan. Orang unasun minan nas. Unasum minan nas. Unas tu pun orang juga. Minan nas apa makna? Adalah Asia tepi itu. Dia kata unasun
nakirah sini litab'id. Kadang-kadang nakirah ni, isim nakirah, dia memberi makna sebahagian. Ada orang, ada orang, bukan semua orang. Gitu. Ada di antara orang ramai lah. Itu wasala unasun. Al-unas huwa an-nas. Fa in qulta fama ma'nahu? Qultu at-tanwin lit-tab'id. Kama qala az-Zamakhshari fi qawlihi ta'ala asra bi'abdihi laylan. Mana nakirah di situ lit-tab'id. Tanwin maksudnya nakirah lah, lit-tab'id. Lepas pada tu Nabi SAW pernah dapat tahu ada orang yang tu kata nak sambung puasa, tak saya buka lah. Masuk waktu maghrib tu tak saya buka, sambung tu sampai esok. Lepas tu petang esok pula tu tak buka puasa pula, sambung lagi. Gitu. Itu orang panggil saumul wisal, puasa sambung. Nabi SAW pun kata, kalau bulan ini dipanjangkan lagi kepadaku, nescaya aku akan sambung lagi puasa. Siapa-siapa ke puak-puak hak telajak ni tinggal perbuatan mereka itu. Nak aku lagu tu. Aku bukan seperti kamu. Apa bodoh tunggu akunya. Aku sentiasa diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Lepas tu kalau orang kata, dah apa makna wisalnya? Puasa sambungnya dah kalau Tuhan beri makan. Tak cara lah makan daripada surga, daripada gapo ikutlah. Tak ada lah sambungnya. Puasa sambung ni makna tak buka puasa. Ini dah Nabi SAW kata, aku sentiasa diberi makan, diberi minum oleh Tuhanku. Apa makna? Maksudnya, ini adalah bahasa Arab ni. Kadang-kadang dia sebut benda ni bukan makna benda ni sungguh berlaku. Lazim dia tu berlaku. Lazim dia tu. Makna dia guna dalalah iltizamiyah. Dia panggil ni. Yang ni hak mesti hasil, hak mesti terhasil daripada seseorang tu makan dan minum ke dia. Segar. Aku tak makan tak minum, tapi segar, suka makan suka minum. Tu habui lagu tu. Tak serupa dengan kamu. Kamu kalau tak makan, tak segar, betul. Gitu. Lepas tu asal lagi tu lagu tu juga. Nabi SAW larang daripada puasa wisal. Mereka kata, kau tu puasa wisal tu. Jadi sebab apa? Sebab sahabat ni nak sangat buat ibadat ni, hak Nabi buat dia nak buat kata. Jadi kadang-kadang dia tahu Nabi SAW tak sebut itu sebab takut tak gerak. Gitu, bukan kerana larang sengerti. Nabi SAW pun kata, siapa daripada kamu ni serupa dengan aku? Aku ni bermalam dalam keadaan Tuhan. Aku beri makan dan beri minum kat aku. Bila dia waktu tak saya juga, puasa semacam juga. Nabi SAW pun sama. Buat tak cara, sama. Siapa nampak anak bulan? Dan Nabi SAW kata, kalau lewat lagi nampak anak bulan, aku akan tambah lagi. Aku tak akan kata gapo dah. Biarnya tu, nak tahu nak boleh gizna selama mana. Sebagai seorang yang menghukum mereka lah, Nabi SAW kata gitu. Dalam masalah saum wisal ini ada khilaf di antara ulama. Dalam hasyiah ni dia sebut ni. Dalam hasyiah ni pun ada sebut. Ni. Jadi larangan ini memberi makna Nabi SAW larang. Larang ni makruh, memberi makna makruh tanzihi ke makruh tahrimi. Ada dua pendapat. Mengikut Imam Nawawi, kata dia ada lain-lain. Dia kata hak lebih sahihnya, kata dia, iaitu makruh di sini, larangan di sini untuk menunjukkan haram puasa. Rafi'i kata inilah zahir kalam Syafi'i. Yani hak Syafi'i kata lagu itulah hak zahir kalam Syafi'i, maknanya haram puasa wisal. Lepas tu dia sebut lagi, ada yang mengatakan haram. Qala wa huwa madhhabu ahli zahir. Mazhab ahli zahir haram puasa wisal, sambung lagu tu haram. Nabi SAW itu lain dia. Qala jumhur ulama, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Thawri dan sekumpulan ulama fiqh mengatakan dilarang. Tak boleh.
puasa wisal. Tapi ada sebahagian ulama yang lain mengatakan harus puasa wisal kepada orang yang rok lah. Di antara orang yang berpuasa wisal ini Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amir, Ibnu Waddah. Ni ulama Malik, dalam mazhab Malik. Dia sama puasa sampai 4 hari. Itu Ibnu Hazm sebut. Qadhi Iyad pula menukilkan daripada Ibnu Wahab, Imam Ahmad, Ishaq, bahawa mereka mengharuskan puasa wisal. Tetapi jumhur mengatakan puasa wisal ini khusus dengan Nabi SAW. Sepuas maya sunat lepas asar lah juga, khusus dengan Nabi SAW. Orang lain tak boleh. Sebab apa? Ni jumhur ulama mengatakan, sebab Nabi SAW kata, inni lastu ka ahadim minkum wa ayyukum mithli. Siapa kamu serupa dengan aku bukan seperti kamu. Ini menunjukkan khusus. Adapun orang-orang lain umat dia faharamun alaihi, haram kata dia. Dalam Sunan Abi Daud riwayat daripada Aisyah, kana yusalli ba'da al-'asr wa yanha anha. Nabi SAW bersembahyang selepas asar, tapi dia larang orang. Wa yuwasilu, dia berpuasa wisal, tetapi dia melarang orang daripada wisal. Di antara sahabat yang melarang, berkatakan haram, tak boleh puasa wisal ini, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Aisyah dan lain-lain lagi. Ada khilaf lah. Tetapi yang lebih kuatnya iaitu haram, tak boleh puasa wisal. Lepas tu cerita hari ni, Hatim Hijir Ismail tu kan, Kaabah tu ada bika macam bika gitu. Tu Hatim Jadr orang panggil juga, Hatim orang panggil juga, Hijr orang panggil juga. Aisyah tanya, hak ni termasuk dalam Baitullah kah? Nabi kata ya. Lepas tu Aisyah tanya, apa yang tak masuk sekali, buat dinding. Nabi SAW kata, sebenarnya puak-puak Quraisy masa bina Kaabah dulu tak cukup belanja, kata dia. Lepas tu mana pintu dia tu tinggi, kena naik tinggi. Dia kata sebabnya gini, Nabi SAW kata, puak-puak jahiliah dulu dia senanglah nak kawal. Apabila orang ramai, kat mana dia nak pergi masuk, dia boleh kawal lah. Kalau tinggi, kalau rendah ni payah nak kawal. Kat mana dia tak boleh masuk, senanglah dia nak kawal. Itu tujuan dia, kata dia. Nabi SAW kata, kalau tidak sabit, orang ni puak-puak ni baru Islam, baru tinggal zaman jahiliah ni, dan aku takut mereka akan bantah, mana hati mereka jadi akan berasa tak sedap hati. Aku masuk, kata dia, aku robohkan masuk ni, dan aku ratakan Kaabah itu biar rapat ke tanah, dan pintu dia tu biar rapatlah juga dengan tanah tu, serupa dengan hak asal hak Nabi Ibrahim buat. Di sini pun kalaulah tidak sabit gini-gini, Nabi SAW kata kalaulah, dia guna kalau, tak apa. Jadi artinya dalam bab agama ni kadang-kadang kita boleh bertolak ansur, kita boleh biarkan, sebab apa, orang baru lagi, walaupun benda ni besar kalau kita nak kiranya kiblat tu, masalah kiblat tu boleh bertolak ansur. Sebab itu bukan maksud sebenarnya. Kiblat itu bukan maksud sebenarnya dalam kita menghadap kiblat. Sebab itu dalam ayat Quran sama-sama dia sebut, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Dia tidak kata menghadap kepada Masjidil Haram, ke arah semua dia kata. Isyarat kepada kalau tak ada Kaabah, ke situ juga kita menghadap. Bukan syarat untuk sah sembahyang kita, untuk sempurna sembahyang kita adanya binaan Kaabah. Kalau tak ada pun ke arah tu juga. Sebab tu dalam Quran bila ada syatra semua, mana ke arah tu. Artinya hak ni tidak penting Dengan sebab itu hak luar ni macam-macam boleh berlaku atas Baitullah ni roboh, walaupun kata rumah suci Baitullah, masjid yang paling mulia sekali di sisi Allah, bila mari banjir roboh. Berapa kali dalam sejarahnya berlaku begitu, dan berapa kali roboh Kaabah kerana perang berlaku, berapa kali roboh Kaabah. Dan puak-puak Qaramitah buat lari berapa puluh tahun buat lari, Hajarul Aswad buat lari, dia panggil tak jamban pokok dia Hajarul Aswad tu selama mana?
Tak ada Hajarul Aswad tu daripada Kaabah. Maknanya kurang lah. Macam-macam berlaku. Nak ayatnya hak tu hak zahir. Kita kat Islam tidak pegang pada hak tu. Walau bagaimanapun, kalau ada, kita kena hormat lah. Kita kena jaga. Gitu lah. Jadi Nabi SAW guna kalau. Dan seterusnya Nabi SAW kata, laulal hijrah tu, kalau tidak kerana hijrah, aku nak jadi orang Ansar. Tapi tak ada arah lah, moga aku telah berhijrah. Jadi hijrah tu nama yang Allah SWT bagi, muhajirin. Jadi kita tidak berterima kasih pula, tak terima pula pakak hak Tuhan bagi tu, kelebihan hak Tuhan bagi tu, tak ada arah. Tapi kalau nak kira kenal suka sangat pada puak-puak Ansar ini, aku nak jadi puak-puak Ansar. Kalau orang lain pergi ikut jalan lain, golongan Ansar pergi ikut jalan lain, aku nak turut ikut jalan puak-puak dia ni. Pasal apa? Puak-puak dia ni ada kelebihan yang sangat besar, iaitu kelebihan membela Islam, menolong orang-orang Islam. Itu besar aja. Jadi Nabi SAW kata, kalau tidak kerana hijrah, aku nak jadi orang Ansar. Tapi hijrah tu tak boleh, moga Tuhan bui juga. Jadi kita tak boleh nak buat tu. Jadi aku ni termasuk dalam muhajirin dah, tak boleh. Jadi kalau kita kata kalau kita tak apa. Sebab kita kata, kita hoyak cerita. Mula kita nak dia tu. Kalau dia tak nikah lagi, kita nak itu. Kita kata, tapi dia nikah dah. Habislah cerita dulu misalnya. Tak apa, kata lagu. Nak cerita keadaannya. Tapi tak boleh dah. Dia nikah dah. Mati dah pulaknya. Tapi nak orang cerita, andai katalah mati dah. Kalau tidak mati pun dia bini orang. Mula kita nak juga. Kalau itu kita nak minta dah lah mula. Misalnya kita kata. Tapi dah orang lain dah. Itu kalau boleh guna dah. Jadi itulah. Kedua-dua hadis ni kita sudah jumpa banyak kali dah. Hendaknya boleh guna tempat-tempatnya kalau ni. Tidak kata termasuk dalam angan-angan, khayalan, fidah. Hak tak boleh tu ada keadaan dia. Hak tak boleh tu, hak bolehnya ada keadaan dia. Maknanya perkataan kalau ini tidak boleh dihapuskan lah. Sebab ada ketikanya kita kena guna. Tak ada perkataan lain yang boleh mengambil alih perkataan ni. Hak ni lah hak paling tepat sekali dan tidak salah. Itulah maknanya. Kemudian bara' ikhtitamnya duduk di mana? Duduk pada kalau tu lah. Lau tu sendiri, pada lau tu sendiri. Sebab orang ni kalau gini tak tahu mati. Kalau orang mau panjang lagi nak gini, kalau ni nak gini, banyaklah benda nak. Kalau gini banyak sangat kalau kita ni kadang-kadang kita terlupa kepada mati. Jadi kalau kita tu ingat kepada mati, mungkin tidak banyak sangatlah kalau kita. Ada pun munasabah lah. Jadi ini semua ni mengingatkan kepada mati belakang. Kita kena ingatlah, kalau lepas mati ni tak cukup berkalai lah ke mana? Kena alah ke sana kata. Jangan kalau alah ke dunia saja. Jangan kalau alah ke dunia saja. Sebab kalau banyak sangat ni, kita atur 1000 kalau pun tak tahu lagi sebanyak mana kita nak dapat dalam dunia ni. Takut tinggal angan-angan saja. Jadi hak ni pun sepatutnya menjadi peringatan kepada kita kepada mati juga. Jadi sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.